Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi. Untuk hari ini kita akan sambung dengan kaedah pembersihan air. So dalam topik ini, kaedah pembersihan air ni kita akan belajar mengenai sumber air semula jadi, kaedah pembersihan air dan sebab kenapa kita kena bersihkan air. Okey. Jadi sumber air semula jadi contoh-contohnya kita boleh dapat di laut, air hujan kita, kolam, air sungai, air terjun, ais ataupun salji, air telaga, air daripada tasik, air mata air, oasis. Oasis ni kawasan air di padang pasir. So semua ini ialah sumber air semula jadi yang kita boleh dapat dekat bumi kita lah. Okay, so ini gambar rajah dia. Air hujan, air kolam, tasik, air terjun, semua itu ialah sumber air semula jadi. Okey, ini ialah 6 kaedah pembersihan air. Okey, kenapa kita kena bersihkan air? Contohnya kita tak ada air hujan. Okey, boleh tak kita daripada air hujan tu kita terus minum? Ataupun kita lalu di sebuah tasik, air tasik itu kita ambil cendok, kita terus minum. Sesuai ataupun tidak? Dia jawapan dia tak sesuai lah sebab mungkin dia bercampur dengan bakteria, ada kotoran lain kan. Jadi kita kena bersihkan dululah. Okay, so macam mana nak bersihkan? Ada 6 kaedah. Okay. So kita masuk kaedah yang pertama iaitu penurasan. So air boleh dituras dengan menggunakan penuras pasir dan kita boleh menyingkirkan zarah-zarah terampai yang kasar seperti daun-daun kecil. So contohnya kita ambil air tu, adalah daun-daun kecil yang banyak kan, ataupun rumput-rumput ke, jadi kita boleh tapis, turas ataupun tapis, buang benda tu lah. Cuma penurasan ni tidak menyingkirkan bahan-bahan terlarut seperti garam mineral dan mikroorganisma. Contohnya air laut. Air laut kan, kita contoh air laut tu ada kotoran sikit lah, ada rumput apa semua, kita boleh tapis. Rumput tu kita boleh buang. Tapi garam di dalam air kita nak turas tak boleh sebab garam dia larut. Begitu juga dengan mikroorganisma seperti bakteria, memang tak boleh nak turas kerana dia sangat kecil. Okay. So ini cara penurasan lah, di mana kita ambil satu balang kan, so kita isikan dengan pasir, ada batu-batu semua tu kan. Jadi kemudian air yang berlumpur kita tuang di atas tapisan kita tu, maka kalaulah air ni ada lumpur, ada selut, ada daun-daun kecil, ada ranting-ranting, maka dia akan ditapis di atas ni lah, tertinggal di atas ni. Dan air yang bersih tu dia akan turun ke bawah lah sebagai hasil turasan. Jadi kita asingkan benda-benda yang tak larut lah. Tetapi kalau contoh air garam, kita tapis, dalam air yang kita tapis tu masih lagi ada garam. Begitu juga dengan bakteria lah, masih lagi ada bakteria sebab bakteria ni terlalu halus untuk kita tapis. Dan penapis ni kalau kita tengok ada di dalam rumah kita pun ada. Biasanya sekarang ni ramai banyak rumah yang ayah ataupun mak kita beli water filter tu. So dalam water filter tu kalau kita buka memang ada susun balang-balang yang penuh dengan batu-batu, pasir-pasir. Okay. Tu kaedah penurasan. Okay. Tengok pula kaedah yang kedua, pendilihan. Okay. Sebagai contoh, kita ulang balik penurasan tadi. Okay, so contoh kita ada air sungai, kita turas. Air di bawah ni selamat tak selamat lagi untuk kita minum? Okay, dia tak selamat lagi lah sebab masih lagi ada bakteria. Okay. Kaedah yang kedua nama dia pendilihan.
Jadi pemilihan ni ialah kita panaskan air itu sehingga suhu dah mencecah 100 darjah Celsius, iaitu suhu air mendidih. Jadi bila air yang mendidih ni dia boleh membunuh bakteria ataupun mikroorganisma, selamat untuk minum, tetapi dia tidak menyingkirkan zarah-zarah yang terampai iaitu daun dan keledak. Contohnya kita ambil air. Air tu ada selut. Air ada selut, kita pergi didih terus. Adakah selut tu akan hilang? Selut tu tak hilang. Bakteria mati tapi selut tu tak hilang. So cara macam mana kalau dapat air yang macam tu? Cara dia kita tapis dulu. Bila kita turah dulu, kita tapis dulu. So selut tadi pun akan disingkirkan. Tinggallah mikroorganisma yang ada di dalam air tu. Baru kita didihkan. Mikroorganisma tu akan mati. Bakteria akan mati. So air tu selamat untuk diminum. Contohnya dekat rumah kita tu ada water filter. So kita ambil air yang water filter tu kan, kita didihkan, kita panaskan, kita jerang. So air yang kita jerang tu lah yang sesuai untuk diminum. Okey. Kaedah yang ketiga, pengklorinan. Kaedah ini kita buat macam mana? Kita tambahkan saja klorin di dalam air. Klorin ialah bahan kimia lah. So kita tambahkan klorin dalam air. So klorin tadi ditugaskan untuk membunuh mikroorganisma iaitu bakteria, tetapi dia tidak boleh menyingkirkan zarah-zarah terampai seperti daun dan juga keledak. Macam air selut tadi lah. So air selut tadi kalau kita tambahkan klorin, selut tak hilang. Bakteria mati, selut tak hilang. Kan? So cara dia kalau ada selut ataupun bahan-bahan yang terampai, daun, ranting, kita tapis dulu, barulah kita didihkan ataupun kita masukkan klorin. Dan teknik perklorinan ini digunakan untuk merawat air di kolam renang. Kolam renang selut tak lah kan? Okay. Jadi kolam renang ni ada di resort-resort, ada di hotel-hotel. So kolam renang ni bukan kita saja yang pergi terjun. Ramai orang yang akan terjun masuk situ. So orang ni pelbagai. Kita tak tahu dia ada sakit apa, ada kurap ke, ada kudih ke. Jadi kalaulah kita tak tambahkan perklorinan tu, tak tambah klorin tu, bakteria ada, so dia boleh menjangkiti pula orang lain. Sama juga, bukan di kolam renang saja, dia digunakan dalam air di taman tema, waterpark, di Carnival ke, Bukit Merah ke, kan. So benda-benda ini digunakan dalam air yang orang mandi ramai lah, perklorinan. Okay. Penyulingan, kaedah yang seterusnya, penyulingan yang keempat. So, penyulingan ialah proses mengubah air kepada steam. Steam ni ialah wap dalam bentuk gas. Kemudian mengkondensikan wap itu membentuk air semula. So maksudnya kita ubah jadi wap, air tu jadi wap, wap tu kita ubah balik jadi air balik. Okay. Dua step lah, dia ada dua step. Okay. Menghasilkan air suling, proses penyulingan, hasil dia air suling. Air suling ini dia tidak ada zarah terampai, maksud dia tidak ada daun, tidak ada selut, tidak ada apa, dan tidak ada mikroorganisma. Dua-dua tak ada. Dengan menggunakan kaedah penyulingan ni. Tetapi dia masih lagi tidak sesuai untuk diminum. Okey. Tengok gambar rajah lah nak lagi faham. So kita ada air yang berlumpur. Air yang berlumpur. Air selut lah. So kaedah dia yang pertama sekali kita ubah air tu menjadi wap dengan cara kita didihkan. So bila kita didihkan, air tu akan jadi wap, dia akan naik. Maka selut, daun-daun semua akan tinggal kat sini lah. Kan? Jadi air saja akan naik. Okey, menjadi wap. Okey, bila dapat wap, wap tu akan masuk pula ke tempat dipanggil kondenser. Yang ni kita panggil kondenser. Kondenser Liebig. Okay, nama orang lah Liebig tu lah. So kondenser ni kita tengok sini air masuk dan air keluar. Maksud dalam ni sejuk. So wap tadi dia panas. Bila panas lalu kat kawasan yang sejuk, maka dia akan disejukkan, dia akan jadi proses kondensasi. Wap disejukkan. Bila wap disejukkan, maka gas tadi akan jadi air balik.
Di ujung tu dia akan jadi air balik. Sebab kondensi berlaku. So kondensi ni dia menukarkan gas menjadi cair. Jadi ayak ni, ayak yang betul-betul ayak lah. Tak ada lah lumpur, apa semua tak ada lah. Garam-garam semua tak ada. Sebab semuanya akan ditinggal dekat yang tadi awal-awal tadi. Okay, persoalannya kenapa tak sesuai untuk diminum? Tak sesuai kerana tidak ada garam langsung. Tidak ada benda yang khasiat. Okay, itu maksud dia penyulingan. Maksud dia kosong lah, air yang kosong. Air yang betul-betul kosong. Okay, kalau di makmal kita ada air suling. Kalau kita masih ingat lah. Air suling. So air suling itu daripada proses penyulingan lah. Kan, di proses ini dia betul-betul water pure. Pure water lah. Water yang ayak yang betul-betul ayak. Okay. Kan kalau kita pasang lah di kedai, dia ada dua jenis air yang kita selalu belilah. Satu dipanggil mineral water, air mineral. Satu lagi kita panggil air minuman. So mineral water ni dia lebih mahal daripada air minuman. Air minuman daripada proses penyulingan ni lah. Air yang betul-betul air, tak ada mineral. Okay, tu beza di antara air minuman dengan air mineral. Okay. So kaedah yang keempat penyulingan. Kaedah yang kelima penyah garaman. Nyah ni boleh kita buang. Nyah garam maksudnya kita buang garam. So garam dalam air laut ditinggalkan dan air tulen dikeluarkan. Contohnya kita nak dapatkan air daripada air laut. So kita buang garam, kita ambil air tu. Tetapi proses itu dia mengambil kos yang tinggi lah. Kos yang tinggi. Okay, so kita ambil ayak daripada ayak laut. Cuma masalah dia kos dia sangat tinggi. Okay, kaedah yang keenam. Yang kelima tadi ialah penyah garaman. Yang keenam ialah rawatan atra ungu. Okay, atra ungu, atra ni ialah cahaya lah. Sinar ungu. Atra ungu lah. So menggunakan cahaya atra ungu untuk membersihkan air dan untuk membunuh bakteria. Tapi dia kena ada mesin lah. Mesin tu, so kita alirkan air dalam mesin tu. Dalam mesin tu dia akan pancarkan sinar atra ungu. Maka sinaran atra ungu ni akan membunuh bakteria yang ada dalam air tu. So air yang keluar tu air yang bersih daripada mikroorganisme. So setakat itu dulu pembelajaran kita. Cikgu ulang balik. Hari ini kita belajar teknik pembersihan air. Ada berapa? Ada 6 teknik. Teknik yang pertama penurasan, yang kedua pendidihan, yang ketiga pengklorinan, yang keempat penyah garaman, yang kelima penyulingan, kemudian yang keenam ialah rawatan atra. So diharap kelas ini memberi manfaat sedikit banyak kepada para pelajar. Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.